Oke, jadi setiap setiap fiil mesti ada fa'il. Jadi kana ini dia merupakan masuk fiil nakis, fiil yang punya kekurangan. Nah, macam itu. Jadi kita tak akan pernah menjumpai ada fa'il dalam kana. Kita tak akan pernah menjumpai ada pelaku dalam kata-kata fiil kana. Jadi kana ini nanti kita akan menjumpai istilah isim kana beserta khobarnya. Oke. Jadi kana ini dia mempunyai banyak saudara-saudara. Bukan hanya kana saja, satu fiil kana saja. Dia mempunyai ada beberapa kawan. Yang mana amalan dia sama. Amalan dia nanti setiap yang menjadi isim kana dia mesti selalu marfu' atau rafa' dalam keadaan rafa'. Yang menjadi khobarnya dia selalu nasab. Itu. Jadi kalau ada misalnya kana, jumpa ayat amsa, asbaha, abha dan lain-lain, maka setiap yang menjadi isimnya dia akan selalu rafa', dan yang menjadi khabarnya maka dia akan selalu nasab. Oke, boleh ya? Oke. Sekarang macam mana caranya kita biar tahu kana dan saudara-saudaranya secara cepat, secara ringkas? Oke, saya ada nyanyian, saya ada lagu untuk pelajar-pelajar dan saudara-saudara di rumah, supaya ini kan banyak nih. Saya tulis ini saudara-saudara kana ini biar cepat hafaz dia. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu dia. Oke, lagu dia macam ni. Kana amsa asbaha abha zalabata sara laisa mazala manfakka mafati'a mabariha wa madama. Kana amsa asbaha abha zalabata sara laisa mazala manfakka mafati'a mabariha wa madama. Mabariha wa madama. Oke, macam tu lagu dia. Jadi inilah saudara-saudara kana dan saudara-saudara semuanya. Jadi maka setiap yang menjadi kawan-kawan kana nanti function dia sama. Setiap yang menjadi isimnya maka dia akan selalu rafa. Setiap yang menjadi khobarnya nanti dia akan selalu nasab. Macam itu. Oke. Sekali lagi kita nyanyi biar lekat dalam pikiran kita, biar mudah diingat. Oke. 1, 2, 3. Kana amsa asbaha abha zalabata sara laisa mazala manfakka mafati'a mabariha wa madama. Kana amsa asbaha abha zalabata sara laisa mazala manfakka mafati'a mabariha wa madama. Mabariha wa madama. Oke. Jadi memang kalau kita nyanyi itu mudahlah untuk menghafaz kan. Jadi memang salah satu metode yang digunakan orang-orang bahasa ini untuk menguasai kata-kata yang banyak sangat diingat ni. Kalau cuma menghafaz macam tu susah nak ingat. Makanya kita dalam pusat tahfiz at-taqwa, salah satu metode yang selalu kita gunakan adalah dengan menyanyikan lagu. Oke. InsyaAllah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah tadi Ustaz menjelaskan bahwa kana ini dia mempunyai isim dan mempunyai khobar. Kami tak tahu mana yang menjadi isim dan mana yang menjadi khobar kana. Oke. Jadi sebenarnya asal muasal isim kana dan khobar kana itu berawal daripada mubtada khobar. Dia akan sangat mempunyai, dan memang asal kata isim kana dan khobar itu adalah mubtada khobar. Oke. Boleh kita tengok ke sebelah sini. Oke.
Ini adalah ayat yang saya buat mubtada dan khobar. Mim di sini adalah simbol daripada mubtada. Ini adalah mubtada. Kha di sini adalah khobarnya. Oke. Mubtada khobar. Ada contoh ayat saya buat Ahmadu ghaniyun. Ahmad itu adalah seorang yang kaya. Oke, ini mubtada, ini khobarnya. Ahmadu ghaniyun. Mubtada dan khobar juga masuk kepada isim-isim yang rafa. Isim-isim yang rafa. Makanya Ahmadu bukan Ahmada, bukan Ahmadi. Dia Ahmadu. Ghaniyun menjadi khobarnya. Oke, nomor 2 saya buat contoh ayat Faridatu jamilatun. Nah, Faridah ini Faridah nama orang, jamilatun. Faridah adalah seorang yang cantik. Faridah orangnya cantik, orang yang cantik. Cantik ya. Yang ketiga saya buat at-talibu yazhabu ilal masjidi. At-talibu mana mubtada dia? Mubtada dia adalah at-talibu. Kenapa at-talibu dia boleh menjadi mubtada? Nah, mubtada ini adalah isim yang berada di awal ayat. Isim ma'rifah, isim yang sudah diketahui berada di awal ayat. At-talibu yazhabu ilal masjid. At-talibu menjadi mubtada. Pelajar itu yazhabu ilal masjid, pergi ke masjid. Pergi ke masjid ini menjadi khobarnya, menjelaskan mubtada. Oke. Yang keempat, Zaidun sya'ruhu. Ini sya'ruhu. Oke. Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaidun menjadi mubtada. Mana khobarnya? Sya'ruhu tawilun. Oke. Terakhir, fil hadiqatu asadun. Ini bukan fil hadiqatu, salah saya. Fil hadiqati asadun. Di dalam taman ada singa. Asadun. Mana yang menjadi mubtada? Asadun. Nah, ini menjadi mubtada. Kenapa fil hadiqati dia menjadi khobar di depan? Disebabkan awal ayat kita ada menjumpai huruf jar di sini, fi. Nah, maka fil hadiqah dia menjadi khobar, asad menjadi mubtada. Oke. Ustaz, apa hubungannya antara mubtada khobar dan isim kana dan khobarnya? Oke. Jadi di sini satu kaidah yang perlu kita pegang kuat adalah yang selalu kita ingat bahwa setiap isim kana, oke, ingat itu, setiap isim kana dan kawan-kawannya yang menjadi isim kana dan saudara-saudaranya ini awal muasalnya dia adalah mubtada. Ingat itu. Oke? Jadi siapa saja nanti yang menjadi isim kana awal asalnya dia adalah mubtada. Oke, ini mubtada. Dan siapa-siapa ayat-ayat yang menjadi khobar dalam mubtada ini kan mubtada ada khobarnya. Oke. Yang menjadi khobar mubtada maka dialah yang akan menjadi khobar kana dan kawan-kawannya. Oke, boleh? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Oke, boleh Boleh. Perkara mudah, sangat-sangat mudah. Oke, kaidah yang harus kita ingat adalah setiap yang menjadi isim kana maka awal muasalnya dia adalah mubtada. Maka yang menjadi khobar kana nanti pada awalnya dia adalah khobar. Oke, kita tarik. Kita tengok. Tadi kita tengok ayat dia adalah Ahmadu ghaniyun. Ahmad itu orang kaya. Ahmad kaya. Ahmadu ghaniyun. Ahmad kaya. Oke. Masuk kana di depan. Kana Ahmadu, maka ada yang berubah dari mubtada awal asalnya tadi Ahmadu ghaniyun, maka menjadi kana Ahmadu ghaniyan. Ustaz, kenapa tiba-tiba berubah? Yang tadi Ahmadu ghaniyun, tiba-tiba masuk ke sini Ahmadu ghaniyan. Oke. Jadi kita
flashback balik. Kita ingat balik bahawa kana dan saudara-saudaranya ini dia akan merofakkan isimnya. Yang setiap yang menjadi isim kana maka dia adalah rofa. Makanya kana Ahmadu. Tengok di sini, kana Ahmadu. Ini Ahmadu. Ahmadu ini rofa. Apa tanda dia rofa? Ada dhammah. Tanda rofa dia dhammah. Oke. Dan yang menjadi khabar kana wajib mansub, wajib nasab. Tak boleh tidak, wajib. Oke. Maka daripada ghaniyun ini dalam keadaan rafa, kaya, tapi dia i'rab dia rafa, berubah menjadi ghaniyan. Berubah menjadi ghaniyan. Daripada rafa menjadi nasab, mansub. Apa tanda nasab dia? Adalah fathah di sini. Ini nasab. Ini rafa. Jadi mana isim kana kita? Ahmadu. Mana khabarnya? Ghaniyan. Tak ghaniyun lagi. Okay. Kalau kita nak translate kan Ustaz, kana ni sebenarnya apa? Kana ni sebenarnya tak ada masuk translate. Jadi kita kalau nak menceritakan, kalau menggunakan kata-kata kana ini kita nak menceritakan pada masa lalu, pada masa lampau. Kana. Jadi translate dia adalah kana Ahmadu ghaniyan. Pada masa dulu tu, kana Ahmadu ghaniyan. Ahmad itu kaya. Mungkin sekarang tak lagi atau dah berubah kot. Macam tu. Jadi kana ini kita spesialkan untuk masa lalu. Memang kana ini adalah fi'il madi. Kana yakunu fi'il mudhari', kun fi'il amarnya. Okey. Kana Ahmadu ghaniyan. Dulu Ahmad itu kaya. Mungkin sekarang tambah kaya. Okey. Jadi tengok perubahan dia. Daripada Ahmadu ghaniyun mubtada khabar, Ahmadu mubtada, khabarnya ghaniyun menjadi masuk kana di sini. Tiba-tiba masuk kana, dia akan merubah khabarnya. Khabarnya yang menjadi khabar kana. Asalnya khabar biasa tadi. Masuk kana dia menjadi khabar kana. Maka dia berubah. Kana Ahmadu ghaniyan. Nampak berubah sini. Ghaniyan. Daripada ghaniyun berubah menjadi ghaniyan. Apakah dia membezakan arti? Membezakan makna antara ghaniyun dengan ghaniyan? Tak beza maknanya. Sama-sama kaya. Cuma dalam i'rabnya ini nasab, itu rafa. Ini marfu', ini mansub. Okey. Kenapa dia mansub? Dia menjadi khabar kana. Boleh Boleh. Ada soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh type di komen. Di komen. Type di komen nanti Ustaz baca, kita akan syarahkan. Okey. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Mubtada khabarnya adalah faridatu jamilatun. Faridah cantik. Faridah cantik. Okey. Masuk kana. Kalau kana masuk kepada muannas, setelahnya kata muannas, maka kana ini kita bubuhkan taknis. Ini adalah taknis. Kanat faridatu jamilatan. Daripada faridatu jamilatun berubah menjadi kanat faridatu jamilatan. Mana yang berubah? Jamilatan. Daripada jamilatun berubah menjadi jamilatan. Kenapa berubah? Disebabkan dia menjadi khabar kana. Okey. Ada soalan? Tak ada ya? Kita masuk ke contoh ketiga. At-talibu yazhabu ilal masjid. Pelajar itu pergi ke masjid. Mana mubtada? At-talibu. Mana khabarnya? Yazhabu ilal masjid. Jadi apa tadi yang menjadi isim kana? Yang awalnya dia adalah mubtada. Apa yang menjadi khabarnya? Khabar kana yang awalnya dia menjadi khabar daripada mubtada. Kita tengok di sini ayat, kita masukkan kana di depan, maka menjadi kanat talibu yazhabu ilal masjid. Nih.
Maka at-talibu menjadi isim kana. Mana yang menjadi khobar kana? Khobar kana berbentuk jumlah fi'liyah. Yazhabu sini. Ini menjadi khobar kana. Ilal masjid ini nanti keterangan daripada yazhabu. Pergi ke mana? Pergi ke masjid. Oke, Ustadz tadi cakap. Nah, kalau misalnya isimnya adalah rofa, isim wajib isim rofa, khobar wajib nasab. Nah, sekarang Ustadz tak ada ubah pun. Tadi Ustadz ubah daripada jamilatun Ustadz ubah menjadi jamilatan. Ahmadu ghaniyun Ustadz ubah menjadi Ahmadu ghaniyan. Sekarang at-talibu yazhabu ilal masjid, di sini juga yazhabu ilal masjid, tak ada berubah pun. Nah, sebab ini berbentuk jumlah. Kalau ada ayat berbentuk jumlah, kita tak boleh apa-apa dah. Kita tak boleh ubah apa-apa. Dia memang macam tu. Tetapi dalam i'rab dia dinamakan fi mahalli nasab. Dia juga dalam nasab, tapi pakai kata fi mahalli nanti. Okey, tak boleh ubah apa-apa. Okey, boleh ya? Boleh insyaallah. Jadi isim kana adalah at-talibu yang menjadi khobarnya kata-kata yazhabu, sedang pergi. Ilal masjid keterangan daripada yazhabu nanti. Oke. Kita tengok lagi ini. Ini adalah khobar daripada jumlah ismiyah. Ini khobar jumlah fi'liyah, ini adalah khobar jumlah ismiyah. Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaid rambutnya panjang. Mana mubtada? Zaid. Mana khobarnya? Sya'ruhu tawilun. Ini menjadi khobar. Oke. Yang menjadi isim kana awal katanya adalah mubtada. Oke, kita tengok. Kana Zaidun sya'ruhu tawilun. Oke, jadi Zaidun mubtada tadi kan. Nah, maka dia menjadi isim kana. Mana khabarnya? Sya'ruhu tawilun. Tak berubah Ustaz, jadi nasab memang tak boleh berubah dah. Memang dia tetap sya'ruhu tawilun. Dia pakai nanti fi mahalli nasab. Okey, Kana Zaidun menjadi isim kana, sya'ruhu tawilun menjadi khobarnya kana. Oke. Terakhir, kita contohkan ini adalah khobar muqaddam. Fil hadiqati asadun. Di dalam taman ada singa, seekor singa. Oke, kita masukkan kana di depan. Ada kana. Maka yang menjadi isim kana mana di sini? Yang menjadi isim kana adalah asadun. Ustadz, kenapa isim kana Ustadz di belakang? Tadi isim kana ini di depan semua. Kenapa tiba-tiba isim kana ini di belakang? Disebabkan awal asalnya memang mubtada'nya di belakang. Fil hadiqati asadun. Fil hadiqati itu bukan mubtada', maka ini bukanlah isim kana. Fil hadiqati ini adalah khabar daripada mubtada'. Khabarnya di depan. Mubtada'nya di belakang. Maka mubtada'nya di belakang menjadi isim kana. Ini isimnya. Isim kana. Mana khabarnya? Fil hadiqati. Inilah yang menjadi khabar kana. Khabar kana. Oke, kana fil hadiqati asadun. Pada masa itu di dalam taman ada singa, seekor singa. Oke. Ada nak dipertanyakan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Oke, insyaallah paham oke. Apakah kita selalu jumpa dalam Al-Qur'an ada apa namanya? Ada kana dan saudara-saudaranya? Ada. Banyak kita akan menjumpai di dalam Al-Qur'an
perkataan-perkataan yang menggunakan kana. Banyak sekali. Oke, saya di sini ambil dua misal, dua contoh. Ada kita akan selalu dengar ini, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kanan nasu ummatan wahidatan. Ini ayat-ayat populer ya, yang selalu kita jumpai dalam Al-Qur'an yang mengandung yang ada menggunakan kana. Menggunakan kana. Oke. Sekarang kita bahas yang pertama, kuntum khaira ummatin. Kira-kira kuntum khaira ummatin ini mana yang menjadi isim kana dan mana yang menjadi khabarnya? Ada yang boleh jawab? Oke, coba yang ingin menjawab silakan, kita akan discuss. Type saja, nanti kita akan tengok apakah jawaban yang di rumah dengan yang di sini apakah sama ataukah ada ikhtilaf. Type saja yang menjadi isimnya dan yang menjadi khabarnya. Oke, yang betul nanti ada dapat door prize. Oke, ada dapat door prize tahun depan. Oke. Kuntum khaira ummatin, ini adalah ayat Al-Qur'an. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Nah, kita tengok mana yang menjadi isim kanana dan yang mana yang menjadi khabarnya. Ada yang jawab? Belum. Siapa pun boleh. Kuntum khaira ummatin atau ini susah Ustaz. Saya nak jawab yang kedua. Yang kedua boleh. Yang kedua yang menjadi isimnya ini Ustaz. Yang menjadi khabarnya ini. Ini. Silakan, dipersilakan. Jadi inilah yang kita telah belajar hari ini. Kita telah membahas kana dan saudaranya. Ada jawab? Oke. Isim kana. Oke. Kita tengok jawaban ya daripada pelajar-pelajar kita. Ada yang menjawab isim kana ada kat depan. Oke. Kuntum isim kana ke? Apa pula tanya? Jawab terus. Kenapa ditanya? Oke. Kuntum. Mana isim kananya? Apakah kata-kata kuntum ke, atau kun saja ke, atau tum saja, atau khaira ke? Coba dianalisis. Atau yang ke bawah. Susah yang atas, yang bawah lah. Yang bawah tak apa. Silakan. Siapa yang beruntung? Yang betul. Type saja. Boleh. Kuntum khaira ummatin dan kanan nasu ummatan wahidatan. Mana kuntum di sini, mana yang menjadi isim kananya, mana yang menjadi khabarnya? Kana ini mana isim kana, mana yang menjadi khabar? Oke. Kalau buat contoh lain boleh? Boleh, silakan buat contoh lain dalam dalam Facebook itu. Ramaikan dengan apa yang korang tahu. Silakan share, kita share sama-sama ilmu. Boleh. Nak buat contoh lain boleh. Oke, silakan. Jadi kita akan jawab. Nampaknya yang di rumah malu-malu. Takut tahu nanti siapa yang jawab betul nanti famous. Oke, tak ada masalah. Sekarang kita akan bahas kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Yang nomor 2, kanan nasu ummatan wahidatan. Oke. Kalau dalam ilmu tajwidnya kanan nasu ummatan wahidah. Oke.
Sekarang kuntum. Kuntum ini kuntum khaira ummatin. Kuntum kira-kira apa kata-katanya? Maksudnya terdiri dari kata-kata apa saja? Kalau kita pecahkan kuntum ini, maka akan dapat dua kata. Kun satu, kun satu, tum satu. Ini dia. Dua katanya. Kun satu, tum satu. Ini adalah fi'il amar daripada kana. Kana yakunu kun. Jadilah. Maknanya jadilah. Kun. Tum di sini. Tum di sini adalah domir. Domir daripada apa? Tum ini adalah untuk antum. Antum ini kamu semua. Orang kedua tapi untuk jamak. Kuntum. Maknanya apa? Jadilah kamu semua. Okey. Kuntum. Ini dua kata. Kira-kira mana yang menjadi isim kananya? Maka yang menjadi isim kananya adalah kata-kata tum di sini. Kun tum. Tum di sini dia menjadi isim kana. Okey. Boleh. Lepas tu mana yang menjadi khobar dia Ustaz? Yang menjadi khobar kana adalah kata-kata khaira. Makanya dia khaira, bukan khairu, bukan khairi, bukan lain. Makanya dia khaira nasab. Khaira itu dalam keadaan nasab. Apa nama dia? Kita ingat tadi kan bahwasanya iskana itu dia merofakkan isim, menasabkan khobar. Maka setiap yang menjadi isim kana dia adalah rofa. Ustaz, ini kenapa pula Ustaz cakap rofa sementara tum di sini sukun jazam? Ini adalah domir. Domir ini sampai nak dia dalam bentuk apapun dia akan tetap tum antum. Maka dia tak boleh ubah-ubah. Dia rofa ini nih, tapi fi mahalli rofa. Okey. Kuntum khaira. Khaira ini adalah khobarnya kana. Isimnya rofa. Khobarnya nasab. Okey. Jadi ummatin ini jadi apa? Ummatin dia jadi mudhafun ilaih. Jadilah kamu semua umat yang terbaik. Khaira ummatin. Umat yang terbaik, umat yang baik. Umat apa? Umat terbaik. Maka dia menjadi mudhafun ilaih. Khaira mudhaf dan dia menjadi khobar kana. Ada yang jawab? Ada. Oke. Masya Allah, terima kasih. Memang pelajar-pelajar di rumah dan juga saudara-saudara kita yang nengok banyak yang jawab. Oke. Ya, kuntum itu jadilah kamu semua ramai. Makanya dia pakai antum di situ. Jadilah kamu semua ramai. Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Oke. Domir baris. Betul, ini adalah domir baris. Domir baris yang bersambung. Isim kana ini dia adalah domir yang baris, domir yang nampak bersambung. Oke. Masya Allah. Memang pelajar-pelajar ikut semua semangat. Mudah-mudahan berkelanjutan. Jadi ini kita udah bahas yang pertama kuntum khaira ummatin. Yang menjadi isim kananya adalah kata-kata domir di situ, tum di situ. Dan yang menjadi khobarnya adalah khaira, kata-kata khaira. Oke, soalan yang kedua. Soalan yang kedua di sini adalah kanan nasu ummatan wahidatan. Kanan nasu ummatan wahidatan. Mana isim kananya? Oke. Kita tengok. Yang menjadi isim kana dia selalu rofa. Mana yang rofa di sini? An-nasu. An-nasu, kanan nasu. Maka an-nas menjadi isim kana.
Mana yang menjadi khobar kananya adalah ummatan. Ini menjadi khobar kana. Oke. Kanan nasu ummatan. Dulunya an-nasu manusia itu adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Wahidatan menjadi naat nanti. Ummatan wahidatan. Mana yang isim kananya an-nasu. Mana yang menjadi khobarnya ummatan. Nasab Ustaz, nasab. An-nas isim kana rafa. Ini rafa kana nasu. Mana yang menjadi khobarnya an ummatan. Nasab Ustaz, nasab ini. Ummatan ini dalam keadaan nasab mansub. Oke. Boleh yang di rumah? Ada soalan apa-apa? Ada nak tanya apa? Ada yang salah apa? Ada nak share apa? Boleh? Boleh faham? Boleh. Oke, sekali lagi kita nyanyi lagu Kana dan saudara-saudaranya. 1, 2, 3. Kana amsa asbaha abha zalla bata sara laisa mazala man fakka ma fatia mabariha wa madama. Saya dulu orang yang termasuk yang tak hafaz ini kana dan saudara-saudara. Banyak betul yang nak dihafal kan? Ustaz, banyak betul nahu ni nak dihafaz tak? Kalau kita menggunakan lagu, insya-Allah. Saya tak pernah menghafaz ini. Tak pernah menghafaz. Jadi saya tiap hari dengar je ini lagu-lagu ni semua. InsyaAllah 5 kali dengar insyaAllah hafaz. Jadi puan-puan atau tuan-tuan di rumah yang ingin menghafaz kata-kata apa, sebaiknya menggunakan metode lagu ini sangat bagus. Jadi pelajar-pelajar tahfiz at-taqwa ini selalu menghafaz semua itu dengan lagu. InsyaAllah dia tahu semua. Kalau ditanya anak-anak tahfiz at-taqwa, ditanya karena ada saudara-saudaranya, cepat itu. Dia yang paling hafaz itu, cepat. Karena dia ada lagu dia. Oke, ada soalan? Tak ada? Nih. Tak ada? Oke. Kalau ada boleh di-type. Ada masih tak paham Ustaz yang ini. Oke. Jadi kita ulang lagi bahwa kana ini dia adalah fi'il. Kana ini sebenarnya fi'il, cuma fi'il nakis, dia tidak pernah kita jumpai kana ini yang mempunyai fa'il. Maka dia ya ada yang menjadi isim kana, nanti ada yang menjadi khobar kana. Kana ini banyak kawan-kawannya. Ada kana dan wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Ada kana, ada amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, wa madama. Ini semua kawan-kawannya. Kalau ada kata-kata yang jumpa macam ni, berarti dia isim kawan-kawan kana. Contoh misalnya Ustaz, kita selalu jumpa asbaha. Dalam al-ma'surat banyak memang ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir misalnya. Atau amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Banyak kita jumpa. Tapi yang selalu jumpa inilah kana yang paling banyak jumpa. Madama, ada juga madama ini bermakna selalu. Mazala juga mazala. Okey. Buat contoh Ustaz yang kata yang lain boleh. Kita ambil kata-kata mazala. Okey, kita ambil kata-kata mazala, kita buat contoh misalnya maziltu misalnya. Maziltu. Maziltu. Kalau maziltu ini maknanya saya masih. Maziltu ufakkiruha. Misalnya maziltu ufakkiruha. Ufakkiruha. Mana yang menjadi isim mazalah? Itu masalah dia sekarang.
Kalau udah pakai kata-kata mazalah, maka kita wajib mencari isimnya mana khobarnya. Oke. Maziltu ufakkiruha. Saya masih memikirkannya. Saya masih memikirkannya nih. Nah, siapalahnya tak tahulah. Maziltu ufakkiruha. Mana yang menjadi isim mazalah? Ini kata-kata tu di sini. Apa itu tu, Ustaz? Dia adalah domir baris muttasil. Domir yang nampak bersambung. Maziltu, saya masih. Maziltu, saya masih, maknanya sampai sekarang masih. Maziltu ufakkiruha. Ufakkiru ini adalah fi'il fa'il. Fakkara yufakkiru. Ufakkiru berganti. Saya masih memikirkannya. Maka kata-kata memikirkan menjadi khobarnya. Khobar mazalah. Mana yang menjadi isim mazalah? Domir baris muttasil. Kata-kata tu di sini. Okey. Boleh Boleh. Ustaz, nah ini ada tanya. Ada ada yang tanya, Ustaz, kalau mazalah dia jadi isim mazalah ya. Kalau mazalah dia jadi isim mazalah, tak payah cakap isim kana lagi. Dia pakai mazalah. Kalau bata, Ustaz, dia isim bata. Amsa, Ustaz, isim amsa nanti namanya. Oke. Lepas tu ada yang tanya, Mahia Ustaz. Siapa dia? Ini siapa-siapalah kan. Maziltu ufakkiruha. Saya masih memikirkannya. Mungkin ini duit kot. Saya masih memikirkannya. Oke. Ada soalan lagi? Oke. Itu yang bertanya itu adalah Ustaz Riyandi. Ustaz Riyandi ini dia adalah cikgu daripada Thailand. Ustaz Riyandi Mahia. Dia cikgu Satun di Satun sekarang mengajar. Okey. Sila, ada yang nak tanya? Ada lagi soalan yang tak faham atau apa yang nak kita sharekan pada hari ini? InsyaAllah mudah. InsyaAllah perkara mudah. Asal dari kana wa akhwatuha, asalnya adalah mubtada dan khobar asalnya. Dan ketika masuk kana di depannya, maka yang tadi semulanya mubtada dia akan berubah menjadi isim kana. Yang jadi khobar mubtada dia akan berubah menjadi khobar kana. Oke. Ada soalan? Pelajar-pelajar ada soalan tak di rumah? Tak ada ya? Oke. Oke, Pak. Oke. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk kana dan saudara-saudaranya, insyaallah wadih. Jadi kalau ada apa-apa soalan dari encik-encik, puan-puan di rumah, pelajar-pelajar di rumah, Ustaz, saya masih kurang paham. Nah, tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah besok boleh kita bahas tentang apa-apa yang dipersoalkan. Oke. Kemudian untuk pelajar-pelajar yang di rumah, pelajar-pelajar yang di rumah, sila buat khulasah. Buat khulasah apa yang kita belajar hari ini tentang kana wa akhwatuha. Dalam buku Tabel Al-Fatih, Nahu Al-Fatih, bagi siapa yang punya, dia ada di muka surat ke-37 dalam tajuk isim kana dan saudara-saudaranya. Oke, jadi buku Al-Fatih ini kami menggunakan buku ini dalam belajar bahasa Arab cepat 3 bulan. InsyaAllah dalam masa 3 bulan, yang mana asal mulanya pelajar-pelajar ni tak tahu betul-betul bahasa Arab kan. InsyaAllah selama 3 bulan di Tahfiz At-Taqwa, dia akan mempunyai asas yang kuat dalam membaca kitab nanti. Oke.
Ustaz, ada orang tanya, kana kat tengah boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kana kat tengah ada. Okey. Ada kana, ada kita menjumpai kat tengah, ada juga. Tak selalu kana ini kat depan. Banyak-banyak ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang menjumpai kana di tengah. Okey. Insya-Allah. Ada soalan, Ustaz, mungkin tu'ti misal min adha. Apa namanya? Menggunakan kata-kata adha. Okey. Adha. Jadi kana ini dia mempunyai banyak apa namanya? Banyak kawan-kawan. Ada kana, amsa, asbaha, adha. Okey, sekarang ada yang minta kita apa namanya? Contoh daripada adha. Okey. Jadi adha ini apa makna adha? Okey. Ini adalah soalan daripada Cikgu Riyandi ya. Cikgu Riyandi ini dia juga pakar dalam ilmu nahu. Okey. Cikgu Riyandi adha. Okey. Jadi kana ini adalah masa dulu, amsa ini kita boleh kata maknakan semalam, asbaha ini kita boleh maknakan masa pagi-pagi, asbaha. Adha ini kita boleh maknakan dalam masa waktu duha. Adha. Okey. Okey. Kita ambil daripada adha. Adha. Apa makna adha? Adha ini bermakna boleh kita maknakan pada waktu duha. Adha misalnya at-tilmizu Okey. Adhat tilmizu misalnya zakiyan. Nih. Zakiyan. Zakiyan. Okey. Adhat tilmizu zakiyan. Okey. Jadi kita nak buat contoh ayat misalnya pada waktu duha at-tilmizu zakiyan. Tilmiz, apa makna tilmiz? Tilmiz ini adalah seorang pelajar. Jadi kita nak terangkan bahwa pada waktu duha tu pelajar itu pintar. Jadi mana yang menjadi isim adha? Isim adha di sini adalah at-tilmizu, pelajar. Zakiyan ini menjadi khobar adha. Makanya dia nasab. Jadi pada waktu duha tu pelajar tu pintar, cerdas. Mungkin pada masa malam dia tak pintar lagi, berubah mungkin error sikit. Pada masa duha saja dia pintar. Okey. Adha at-tilmizu zakiyan. Okey. Itu contohnya untuk Cikgu Riyandi ada tanya tadi. Contoh menggunakan kata-kata adha. Adha at-tilmizu zakiyan. Pada masa duha tu tilmiz itu pintar, cerdas.
Masuk malam mungkin hilang dia. Nah. Adha memang masuk duha. Oke. Ada soalan lagi? Kalau huruf jar bertemu dengan isim kana. Huruf jar bertemu dengan isim kana, maksudnya macam mana tuh? Huruf jar bertemu isim kana. Macam mana contohnya? Macam nih, kana fil hadiqati asadun. Setelah kana ada huruf jar kan? Maka setiap huruf jar yang setelah kana maka dia bukan menjadi isim kana, dia menjadi khobar kana. Sebabkan awalnya dia adalah khobar muqaddam. Kana fil hadiqati asadun. Pada apa namanya? Masa tu dalam taman fil hadiqati asadun. Jadi kita nak menceritakan masa tu, masa lalu tu, di dalam taman ada singa. Kalau kana apa nama dia? Huruf jar bertemu isim kana? Tak ada huruf jar bertemu isim kana, tak ada. Macam mana huruf jar bisa bertemu isim kana? Tak ada. Okey. Insya-Allah. Okey. Ada nak tanya lagi? Tak ada? Okey. Tak ada, tak boleh. Setelah kana ada huruf jar, dia bukan menjadi isim kana, dia menjadi khobar kana. Kana fil hadiqati asadun. Kana fil masjidi ustazun. Di dalam masjid ada ustaz. Masa tu di dalam masjid ada ustaz. Okey. Kuntu mahiran. Kuntu mahiran. Masa tu saya mahir. Kuntu mahiran. Kuntu mahiran. Mana yang menjadi isim kana? Tu di situ. Kuntu mahiran. Kuntu mahiran itu ya. Tu di situ menjadi isim kana. Mahiran menjadi khabar kana. Oke. Itu dulu belajar kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan di-share ini kepada kawan-kawan semua, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Ini mengenai kana wa akhwatuha. Sila kawan-kawan, pelajar-pelajar, encik-encik perempuan di rumah buka Al-Quran atau buka kitab-kitab bahasa Arab. Yang jumpa nanti kana, cari isim kananya, mana khobarnya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. InsyaAllah besok atau lusa kita akan lanjutkan daripada kana, kita akan beralih kepada inna. Oke. Terima kasih. Kita tutup semua dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dia ni syahid.